A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Di atas keizinan daripada Allah, kita dapat bersama dalam majlis pada hari ini. Saya peribadi tak pasti adakah majlis ini majlis yang terakhir atau sebenarnya majlis yang kedua terakhir. Bergantung kepada huraian sebentar nanti, insya-Allah Subhanahu taala. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada kita dalam memahami kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini, dan semoga majlis ini diberkati oleh Allah dan menjadi sebab untuk manusia dapat memahami selok-belok berkenaan dengan ilmu usulul fiqhi secara asas. Pada pertemuan yang lepas, kita telah pun membicarakan tentang syarat-syarat seorang mufti, syarat-syarat seorang mufti iaitu seorang mujtahid. Lalu apabila seseorang itu tidak menepati syarat-syarat ini, maka secara automatik dia adalah seorang mustafti, iaitu orang yang dia tidak boleh terus pergi kepada dalil, tapi dia kena minta fatwa daripada orang mufti, kepada seorang mufti, iaitu kepada mereka yang telah sampai kepada tahap ijtihad. Jadi manusia di dalam kacamata ilmu usul fiqh terbagi kepada dua, sama ada mufti ataupun mustafti, iaitu orang yang dia boleh memberikan fatwa, maknanya dia boleh terus pergi kepada Al-Quran dan juga hadis serta dalil-dalil yang lain, lalu dia memberikan fatwa, memberitahu kepada orang ramai tentang hukum bagi sesuatu perbuatan. Itu mufti, ataupun dengan bahasa yang lain mujtahid. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik. Mereka ini adalah yang sampai ke tahap layak untuk pergi terus kepada ayat Al-Quran dan juga hadis serta dalil-dalil yang lain. Dan mereka bertanggungjawab untuk memberitahu kepada manusia akan status sesuatu perbuatan, sama ada ia dibenarkan oleh syariat atau tidak dibenarkan. Bagi mereka yang tidak sampai ke tahap seorang mufti, maka dia adalah mustafti, iaitu orang yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertanya kepada mufti sekiranya mereka ingin mengetahui status suatu perbuatan. Maknanya seorang mustafti dia tidak boleh terus pergi kepada ayat Al-Quran dan juga hadis. Dia tidak boleh terus mencari hukum daripada sumber-sumber dalil, tetapi dia kena merujuk kepada golongan pakar, iaitu golongan faqih, golongan mufti, yang mereka ini mempunyai kelayakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran serta hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dalil-dalil fiqh yang lain. Jadi dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan tentang syarat-syarat seorang mufti. Hari ini kita akan tengok apakah pula dia syarat-syarat bagi seorang mustafti. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Imamil Haramain Al-Juwaini Abil Ma'ali rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i warakatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla, wa min syartil mustafti an yakuna min ahli taqlid fayuqallidul muftiya fil futya. Syarat bagi seorang mustafti, iaitu orang yang meminta fatwa. Syarat bagi orang yang meminta fatwa,
syarat bagi orang yang perlu wajib meminta fatwa adalah ayyakuna min ahli taqlid, orang yang berada ataupun mestilah di antara orang yang dia merupakan ahli bagi taklid. Taklid ni secara kalau ikut asal bahasa dia, taklid ni maknanya kita mengalungkan kita mengalungkan satu kalung rantai ke leher seseorang. Jadi apabila seseorang itu meletakkan hukum di tengkuknya, dia bukan yang maksud dia bukan yang terus mencari hukum, tapi dia telah mengambil hukum yang diberitahu oleh mufti, lalu dia mengalungkan hukum itu di tengkuknya, maka dia dipanggil sebagai ahlu taklid. Itu secara simboliknya lah. Secara mudahnya iaitu orang yang tidak layak untuk sampai ke tahap mufti, yang tidak menepati syarat-syarat seorang mufti, maka dia adalah ahlu taklid. Saya, tuan-tuan, kita semua termasuk di kalangan orang ahlu taklid. Kita adalah muqallid, orang yang mesti mengalungkan hukum ke tengkuk kita setelah kita mengambil hukum itu daripada mujtahid. Bukan kita terus mengambil hukum lalu kita pula mengalungkan hukum itu ke tengkuk orang lain. Maksud dia muqallid, dia kena ambil hukum daripada mujtahid. Seumpama hukum tu macam rantai begitu, dia ambil dan dia pakaikan ke tengkuk dia. Maknanya dia orang yang memakaikan hukum ke atas diri dia sendiri setelah dia meminta pandangan mujtahid terhadap status suatu hukum. Jadi macam saya, tuan-tuan, saya kena ambil kalam Imam Syafi'i contohnya. Setelah Imam Syafi'i beritahu, saya kena pegang kalam Imam Syafi'i sebut, dan saya kena pegang dan kalungkan ke leher saya secara simboliknya begitu. Lalu saya adalah orang yang dipanggil sebagai al-muqallid, ahlu taklid, orang yang mesti bertaklid. Bertaklid maknanya secara mudahnya wajib berpegang dengan kalam mujtahid. Fayuqallidul muftiya fil futya, maka seorang muqallid itu dia wajib mengikut seorang mufti dari sudut fatwa. Maknanya dia wajib mengikut apa yang disebut oleh seorang mufti dari sudut fatwa, bukan dia pula kewajipannya terus kepada ayat Quran dan juga hadis. Jadi di sini, tuan-tuan, kita nampak ada kesilapan sebahagian masyarakat kita ataupun secara umumnya sebahagian kaum muslimin. Mereka memahami apabila mereka boleh berbahasa Arab atau mereka boleh terus kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyangka mereka tidak boleh berpegang dengan kalam mujtahid sebab mereka sendiri kena meneliti setiap dalil tersebut. Jadi sebenarnya mereka sudah tersilap, golongan ini sudah tersilap kerana mereka tidak sedar bahawa status mereka sebenarnya adalah status seorang muqallid. Apabila statusnya seorang muqallid, dia hendaklah menjadi seorang yang mengikut apa sahaja yang disebut oleh mujtahid, bukan dia sendiri yang terus pergi kepada dalil. Kerana yang berhak pergi kepada dalil, terus meneliti dalil, mengambil hukum daripada dalil secara langsung, itu adalah hanya golongan mujtahid ataupun golongan, atau dinamakan juga sebagai golongan mufti. Okey, jadi maknanya kalau saya, bila Imam Syafi'i kata begini-begini, saya kata apa dalil Imam Syafi'i? Lalu saya nak teliti dalil tu kuat ataupun tidak, saya sebenarnya tersalah faham. Saya merasakan macam saya seperti Imam Syafi'i yang berhak menentukan betul ke kefahaman seseorang terhadap dalil. Sedangkan saya bukan itu. Kedudukan saya adalah kedudukan mustafti, kedudukan seorang muqallid. Bila kedudukan saya muqallid, saya sebenarnya, orang bacalah apa dalil sekalipun, sebutlah apa ayat Quran sekalipun, saya tetap kena berpegang dengan apa yang disebut oleh mujtahid saya. Macam saya contohnya bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka kalau orang kata mazhab Syafi'i tak kuat sebab dalilnya gini, saya kata maaf, saya seorang muqallid, saya tidak berhak meneliti dalil. Kerana status saya adalah seorang muqallid. Jadi saya tidak boleh pergi kepada dalil, saya kena merujuk kepada kalam Al-Imam Asy-Syafi'i walaupun kamu bawalah 1001 dalil sekalipun. Secara kasar macam kita ni seperti mendewa-dewakan Al-Imam Syafi'i contohnya. Namun sebenarnya itu adalah tanda kita mempunyai manhaj dari sudut ilmu
Kerana apabila kita bukan seorang yang pakar, kita perlu menyerahkan urusan sesuatu perkara kepada pakarnya. Macam hari inilah, bila orang bertikai isu vaksin, contoh, orang kata vaksin ni bahayalah apa. Yang sebut tu siapa? Adakah yang sebut tu seorang doktor pakar atau sebenarnya orang yang bukan doktor? Jadi kalau saya bukan seorang yang pakar dalam bidang perubatan, apabila sudah ditetapkan peringkat perubatan, peringkat kesihatan sudah menyatakan kita mesti mengambil vaksin dan mereka adalah orang yang pakar dalam bidang tersebut, maka saya adalah muqallid dalam bidang tersebut, manakala mereka pula adalah mujtahid dalam bidang perubatan. Salahlah kalau saya yang bukan bidang tiba-tiba mempertikaikan tindakan mereka yang pakar. Jadi dari sudut orang yang tidak pakar, dia perlu menyerahkan sesuatu keputusan kepada yang pakar. Kita sendiri pun kalau tak erti baiki kereta, kita akan serahkan kepada mekanik. Kita tak akan baiki sendiri. Sebab kita sedar kita bukan mujtahid dalam bidang membaiki kereta. Tapi selalunya dalam isu keduniaan orang akan serahkan kepada pakar. Tapi lil asafi syadid, sangat menyedihkan dalam isu agama, dari isu hukum hakam, seakan-akan kita terlupa ada yang pakar, ada yang tidak pakar. Siapa yang tidak pakar? Saya, tuan-tuan. Siapa yang pakar? Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa lagi? Imam Abu Hanifah. Siapa lagi? Imam Malik. Siapa lagi? Imam Al-Laits. Siapa lagi? Para ulama yang sampai ke tahap al-ijtihad. Jadi apabila saya tidak sampai ke tahap pakar, bukan seorang mujtahid, maka saya perlu menyerahkan urusan dalam memberitahu hukum bagi suatu perbuatan itu, saya perlu serahkan kepakaran ini kepada ahlinya, iaitu para mujtahid. Lalu kata Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini setelah menjelaskan siapakah dia mufti, siapakah dia mustafti, walaupun beliau sebut secara umum mustafti ni apa, kita pun dapat faham siapa saja tak cukup syarat seorang mufti, maka secara automatik dia adalah seorang mustafti, dan sikap seorang mustafti dia kena berpegang dengan kalam seorang mujtahid. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Haramain di sini, fayuqallidul muftiya fil futya. Kemudian Imam Al-Haramain Al-Juwaini menyebut lagi tentang bila seorang muqallid, dia wajib berpegang dengan ucapan seorang mujtahid. Maka boleh tak orang mujtahid pula berpegang dengan kalam mujtahid yang lain? Walaupun dia boleh berijtihad, tapi boleh tak dalam isu ni dia malas nak berijtihad, dia pegang saja kalam mujtahid lain? Boleh atau tidak? Kata Imamul Haramain Al-Juwaini, walaysa lil alimi an yuqallid. Tidak boleh bagi orang alim untuk dia pula bertaklid, mengikut kalam orang alim yang lain. Kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, maksud orang alim di sini bukan semata-mata orang alim. Asal dia alim, maknanya dia tak boleh pegang pendapat orang lain. Bukan. Yang dimaksudkan dengan orang alim dalam kenyataan Imam Al-Haramain, kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, orang alim yang dimaksudkan sini adalah mufti ataupun mujtahid. Maknanya apabila seseorang itu sudah sampai ke tahap mujtahid, dia sudah sampai ke tahap ijtihad, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i contohnya, maka ketika itu dia sudah tidak lagi boleh berpegang dengan kalam mujtahid lain. Kalau Imam Syafi'i dalam satu isu orang tanya soalan, beliau tak nak berijtihad, beliau kata saya berpegang dengan kalam Imam Malik. Imam Malik pun seorang mujtahid, bahkan guru beliau. Boleh atau tidak? Imam Asy-Syafi'i sudah melakukan kesilapan kalau beliau melakukan perkara tersebut. Namun beliau tidak melakukanlah. Cuma nak nyatakan kalau seorang mujtahid, dia tidak boleh berpegang dengan kalam mujtahid yang lain, bahkan dia sendiri kena berijtihad. Kenapa para hadirin rahmati Allah? Kata para ulama, sebenarnya pada hakikatnya kita kena berijtihad. Tapi disebabkan tak layak, tak mampu, maka kita pun terpaksa mengambil rukhsah, mengambil darurah. Darurat dia macam mana? Darurat dia berpegang dengan kalam mujtahid. Macam orang yang dia masuk hutan, patut dia tak boleh makan makanan yang haram. Tapi kalau dah terpaksa, maka dia boleh makan. Tapi mesti berdasarkan keperluan dia semata-mata. Jadi oleh kerana saya tak mampu untuk berijtihad, sedangkan pada ikut asalnya saya mesti berijtihad, tapi oleh kerana tidak mampu, kerana tidak menepati syarat-syarat seorang mujtahid, maka ketika itu saya dibenarkan untuk berpegang dengan pandangan seorang mujtahid. Adapun seorang mujtahid, dia sudah mampu berijtihad, mengapa dia perlu pula untuk bertaklid? Jadi kalau seorang mujtahid tiba-tiba nak bertaklid, seperti seorang yang dia masuk hutan, dia ada daging halal, tapi tiba-tiba nak makan daging yang
haram. Jadi dia tidak dibenarkan oleh syarak untuk melakukan satu perbuatan yang pada asalnya tidak boleh, melainkan kalau orang itu memang tidak boleh untuk berijtihad. Jadi apabila seorang mujtahid mampu untuk berijtihad, dia tidak boleh berpegang dengan kalam mujtahid lain. Wa qila yuqallid. Ada pendapat yang mengatakan dia boleh untuk berpegang dengan pandangan mujtahid lain. Ini pandangan yang kedua. Seorang mujtahid dia boleh berpegang dengan pendapat mujtahid lain sebab dia pegang dengan pendapat yang mujtahid lain, mujtahid itu tetap berdalilkan Al-Quran dan juga hadis. Jadi maknanya dia masih berpegang dengan Al-Quran dan juga hadis. Cuma pandangan ini lemah, sebab tu disebut waqila, dikatakan yuqallid. Seorang mujtahid boleh untuk bertaklid, mengikut apa yang disebut oleh mujtahid yang lain. Namun pandangan kedua ini adalah pandangan yang tidak kuat, kerana pandangan yang kuat mengatakan apabila seseorang mujtahid sudah sampai ke tahap ijtihad, maknanya dia sudah ada kelayakan untuk berijtihad, tidak boleh ketika itu dia berpegang dengan pandangan orang lain. Okey, saudara Ahmad ada satu soalan tanya kepada saya. Ustaz, ada orang kata kita ambil pendapat yang paling kuat antara mazhab. Betul ke macam tu? Pendapat yang paling kuat ni sebenarnya isu dia macam mana kita nak tahu pendapat tu paling kuat? Sedangkan kita sendiri tidak mampu untuk meneliti dalil. Maksudnya kita sendiri tidak boleh untuk pergi kepada dalil. Maksudnya kita sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil hukum terus daripada dalil. Jadi bagaimana kita boleh tahu okey, pendapat mazhab Syafi'i kata begini, dalilnya tidak kuat. Nak menentukan dalil itu kuat atau tidak kuat, itu adalah peranan seorang mujtahid. Jadi kalaulah orang itu sudah sampai ke tahap ijtihad, dia perlu berijtihad. Dia bukan perlu meneliti mana pendapat yang paling kuat. Dia sendiri kena berijtihad. Jadi maknanya, kalau ada orang kata kita kena pakai pendapat yang paling kuat, macam mana dia nak tentukan pendapat itu paling kuat? Sedangkan setiap mujtahid, katakan dalam satu masalah ada 3 pandangan. Mazhab Syafi'i kata begini, mazhab Imam Abu Hanifah kata begini, mazhab Imam Ahmad kata begini. Katakan, setiap mujtahid itu setelah mereka berhempas pulas memikirkan dan mengkaji dalil, bagi mereka pendapat mereka lah yang paling kuat. Jadi kalau tanya Imam Syafi'i, antara 3 pendapat ni wahai Imam Syafi'i, anda ada pendapat, Imam Abu Hanifah ada pendapat, Imam Malik ada pendapat. Mana paling kuat? Imam Syafi'i kata pendapat saya lah paling kuat. Tanya Imam Malik kata setelah saya mengkaji pendapat saya paling kuat. Tanya pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah juga menyatakan perkara yang sama, pendapat beliau lah yang paling kuat. Jadi maknanya setiap mujtahid apabila mengeluarkan satu pandangan itulah pandangan yang paling kuat dari sudut dalil di sisi mereka. Walaupun pandangan itu tidak dianggap kuat di sisi mujtahid yang lain. Jadi setiap mujtahid merasakan pendapat mereka yang paling kuat dari sudut dalil. Jadi macam mana kita yang bukan mujtahid, tiba-tiba kita nak tentukan mana satu pendapat yang paling kuat? Jadi sebenarnya seperti seorang yang bukan pakar, ada dalam ilmu perubatan lah katakan, dari segi ilmu perubatan ada 3 pandangan. Dalam satu penyakit ni ada 3 pandangan. Tiba-tiba kita yang bukan pakar, kita kata saya nak pilih mana pendapat yang paling kuat antara 3 doktor ni. Saya tak boleh pegang pendapat yang pertama saja atau kedua saja atau ketiga saya kena buat kajian sikit tengok mana yang paling kuat. Masalahnya yang nak buat kajian tu sendiri, dia bukan seorang yang pakar. Jadi sebenarnya kalau kita pegang pendapat Imam Asy-Syafi'i contohnya, itulah pandangan yang paling kuat di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Begitu juga bagi orang yang berpegang dengan mazhab Imam Malik contohnya di Maghribi, mereka akan mengatakan dalam isu apapun pendapat Imam Malik lah yang paling kuat, kerana bagi Imam Malik sendiri pendapat beliau lah yang paling kuat. Sebab seorang mujtahid tidak boleh berpegang dengan pandangan yang salah di sisi dirinya. Jadi bila Imam Syafi'i sebut satu pendapat, bagi beliau inilah pendapat yang betul dan pendapat yang lain adalah salah. Jadi kalau orang kata kita kena tengok mana yang paling kuat, sebenarnya itu pendapat yang kurang tepat, kerana masalahnya kita sendiri itu siapa kita nak menentukan mana satu pendapat yang paling kuat. Seterusnya, oleh kerana sudah disebut tentang isu taklid, lalu sekarang Imam Al-Haramain mendatangkan 2 definisi perbezaan pandangan para ulama dalam mendatangkan definisi bagi taklid. Secara mudahnya semua ulama faham taklid itu maksudnya ikut pendapat mujtahid. Cuma secara ilmiahnya apa definisi bagi taklid? Jadi pandangan pertama mengatakan qala rahimahullah wa taqlidu qabulu qaulil qaili bila hujjatin.
Taklid adalah berpegang dengan pandangan seseorang tanpa dalil. Itu maksud taklid. Maknanya kalau seseorang itu berpegang dengan pandangan seseorang tetapi dia tahu dalil, maka ketika itu tidak dinamakan sebagai taklid. Contoh contoh apa contoh contoh. Okey contoh paling kita ambil satu contoh mudah. Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu, beliau mendakwa diri beliau sampai ke tahap ijtihad. Okey, Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu, pengarang kitab Al-Ashbah wan Nazair, beliau berpendirian bahawa beliau sampai ke tahap ijtihad. Tapi bila kita tengok kitab-kitab beliau, pandangan-pandangan beliau adalah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Cuma beliau menyatakan, saya bukan ikut kalam Imam Syafi'i. Tetapi setelah saya meneliti dalil-dalil fiqh, saya mendapati bahawa pandangan fiqh adalah begini-begini dan kebetulannya sama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Maknanya, cara fikir beliau, dan setelah beliau teliti dalil Imam Syafi'i, beliau sebagai mujtahid mendapati bahawa pandangan Imam Syafi'i adalah kuat. Oleh kerana Imam Syafi'i hidup lebih awal daripada beliau, lalu Al-Imam As-Suyuti setelah meneliti dalil-dalil yang pelbagai, beliau mendapati bahawa pendapat beliau sama dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi, adakah dianggap Imam As-Suyuti bertaklid dengan pendapat Imam Syafi'i? Tidak. Kerana Imam As-Suyuti berpegang dengan kalam Imam Syafi'i secara zahir dalam keadaan beliau tahu dalil Imam Syafi'i dan beliau bersetuju dengan dalil tersebut. Main secara zahir macam bertaklid tetapi hakikatnya tidak bertaklid. Jadi pandangan pertama mengatakan taklid adalah qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Berpegang dengan ucapan seseorang tanpa dalil, tanpa mengetahui dalil orang tersebut. Jadi kalau Imam Suyuti, contoh orang tanya soalan, Syekh kalau buat gini macam mana? Batal ke tak batal? Dia kata batal. Apa dalil Syekh? Saya tak tahu. Dalilnya saya tak tahu. Tapi Imam Syafi'i kata begitu. Kalau perkara itu yang berlaku, ketika itu Imam As-Suyuti sudah bertaklid kerana berpegang dengan kalam Imam Syafi'i tanpa beliau mengetahui dalil Al-Imam Asy-Syafi'i. Habis saya pun contoh saya pun tahu Imam Syafi'i punya dalil sekian. Jadi adakah saya dianggap sebagai bukan seorang muqallid? Kerana taklid adalah apabila saya berpegang dengan kalam seseorang tanpa saya tahu dalil. Kata para ulama, maksud tahu dalil di sini iaitu tahu dalil setelah dia itu layak melihat dalil. Maknanya tahu dalil ni setelah dia layak tahu dalil, bila dia tahu satu dalil dalam keadaan dia layak macam Imam Suyuti tadi, dia sudah layak untuk terus meneliti dalil. Kemudian dia tahu dalil Imam Syafi'i dan setelah dia amati dia setuju dengan dalil Imam Syafi'i, maka ketika itu barulah dia tidak dinamakan taklid. Tapi kalau contoh macam saya bila orang tanya apa pendapat Imam Syafi'i, boleh tak ustaz contoh saya bila saya pegang orang perempuan yang tanpa lapik, batal atau tidak wuduk saya? Lalu saya ahli nizam pun cakap batal. Apa dalilnya ustaz? Saya pun kata Allah Ta'ala berfirman, aula mastumun nisa. Jadi saya tahu dari Imam Syafi'i. Adakah saya tidak dianggap bertaklid? Masalahnya, definisi taklid ini yang menyebut mengetahui ucapan seseorang tanpa tahu dalil, iaitu kalaulah dia tahu dalil, maksud dia tahu dalil lalu dia tidak dianggap sebagai muqallid hanyalah apabila dia itu layak untuk meneliti dalil. Jadi kalau contoh orang yang tidak mempunyai kelayakan untuk meneliti dalil, dia tahu dalil ke, dia tak tahu dalil ke, dia tetap muqallid. Jadi kalau Imam Syafi'i contohnya berpegang dengan pendapat Imam Malik, tidak dinamakan itu taklid kerana Imam Syafi'i bukan berpegang dengan kalam Imam Malik tanpa mengetahui dalil Al-Imam Malik. Sebalik Imam Syafi'i berpegang dengan pendapat Imam Malik contohnya dalam beberapa keadaan. Dalam keadaan beliau tahu dalil Imam Malik dan beliau bersetuju dengan dalil tersebut, maka apabila beliau tahu dalil, beliau pula ahli untuk meneliti dalil dan beliau sepakat dengan dan bersetuju dengan dalil Imam Malik, maka ketika itu beliau walaupun nampak macam Imam Syafi'i ikut Imam Malik, hakikatnya seorang mujtahid tidak boleh berpegang dengan pendapat mujtahid lain. Cuma kalau kebetulan sama, ini kerana berlaku kesepakatan mereka di dalam pendalilan tersebut. Okey. Lepas tu kadang-kadang kalau kita contoh, kalau orang kata Imam Ahmad ikut pendapat Imam Syafi'i, kurang tepat.
Sebaliknya Imam Ahmad tidak mengikut kalam Imam Syafi'i. Sebaliknya beliau telah berijtihad dan setelah beliau meneliti dalil-dalil, antaranya dalil Imam Syafi'i, beliau bersepakat dengan dalil Imam Syafi'i, setuju dengan cara kefahaman Imam Syafi'i. Maka ketika itu disebabkan beliau datang lebih lewat, maka kalaulah pendapat Imam Syafi'i kebetulan lepas tu beliau pun setuju, beliau bersetuju dan kadang beliau sudah mempunyai kelayakan untuk meneliti dalil, maknanya beliau tidak dianggap muqallid. Tapi kalaulah Imam Ahmad, orang tanya soalan, beliau pun jawab. Lepas tu beliau kata, sebenarnya saya peribadi saya tak tahu dalil kenapa saya kata begini. Saya hanya ikut kalam Imam Syafi'i. Maka kalau begitu keadaannya berlakulah taklid. Jadi maknanya mudah-mudahnya, secara mudahnya, saya dan tuan-tuan kalau kita tahu dalil setiap fuqaha pun, kita tetap dianggap muqallid kerana kita tidak ada kelayakan untuk terus meneliti dalil-dalil syarak. Saya nyatakan perkara ini bukan maksud dia kita tak perlu tahu. Kalau kita nak mengetahui tak ada masalah. Tetapi walaupun kita tahu dalil setiap mujtahid, kita sendiri kalau timbul satu isu baru, tidak pernah disebut oleh mujtahid lain, tidak boleh kita sendiri yang terus kepada dalil. Kerana kita bukan seorang mujtahid. Sebaliknya kita perlu meneliti kalam mujtahid. Fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusamma taqlida. Maka berdasarkan ta'rif yang pertama ini bagi taklid, iaitu qabulu qaulil qail bila hujjah, berpegang dengan ucapan seseorang tanpa kita tahu dalilnya. Maka berdasarkan definisi ini, apabila seseorang menerima ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sebut suatu hukum contohnya, dan seorang mujtahid berpegang dengan kalam Nabi tersebut, dalam keadaan si mujtahid tadi tidak tahu adakah ketika itu Nabi tanpa dia tahu apa dalil Rasulullah SAW, maka mujtahid tadi dianggap muqallid. Jadi berdasarkan definisi ini, kalau orang tanya soalan, okey, taklid berpegang dengan ucapan seseorang tanpa kita tahu dalilnya. Kalau saya terus bila Rasulullah sebut hukum satu benda ni begini, saya terus pegang ucapan Nabi, sabdaan Nabi tanpa saya tahu dalil Nabi, adakah ketika itu dinamakan taklid? Berdasarkan definisi ini dinamakan ia sebagai taklid. Dinamakan ia sebagai taklid. Okey, kerana kita tak tahu apa dalil Rasulullah. Adakah Rasulullah dapat wahyu atau Rasulullah ketika itu berijtihad, kita tak tahu. Jadi ketika itu berdasarkan definisi ini boleh untuk dinyatakan bahawa Imam Syafi'i contohnya apabila berpegang dengan kalam Rasulullah tanpa Imam Syafi'i tahu apakah dalil Rasulullah ketika menyatakan satu perkara, maka ketika itu Imam Syafi'i boleh dianggap sebagai muqallid dari sudut itu, dari sudut definisi ini. Pun begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok sebagai contoh dalam syarah Imam Mahali, Imam Mahali kekalkan dengan teks Imam Al-Haramain, fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma taqlida. Cuma kalau kita tengok dalam syarah Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, Al-Imam Al-Hattab sewaktu menghuraikan kenyataan ini, beliau sudah menambah kalimah la sebelum kalimah yusamma. Jadi beliau sudah membuat sedikit pembetulan di sisi beliau. Bagi matan Al-Waraqat, beliau sebut ketika mendatangkan kitab, beliau huraikan matan Waraqat, tapi dalam masa sama beliau juga memperbaiki matan Waraqat bagi beliau lah. Jadi ketika beliau menghuraikan matan ini, beliau akan sebut fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusamma taqlida. Tidak dinamakan sebagai taklid. Kerana mereka akan mengatakan kalam Nabi itu sendiri adalah dalil. Bila kalam Nabi itu dalil, bila kita berpegang dengan kalam Nabi, kita berpegang dengan dalil. Kita berpegang dengan dalil, maka sebab itu tidak dinamakan sebagai taklid. Jadi kalau tuan-tuan baca matan Al-Waraqat semata-mata disebut yusamma taqlida. Kalau baca dalam syarah Imam Mahali disebut yusamma taqlida. Tapi kalau dibaca dari sudut syarah Imam Al-Hattab Al-Maliki disebut la yusamma taqlida.
Sedangkan Imam Al-Khattab menghuraikan kitab ini. Jadi maknanya sewaktu beliau menghuraikan kitab ini, bagi beliau kenyataan Imam Al-Haramain ini perlu diperbaiki. Lalu beliau mendatangkan kalimah la sebelum kalimah yusamma. Kerana mereka berpendirian apabila Nabi SAW tak sebut dalil sekalipun, kalam Nabi itu sendiri adalah dalil. Maka apabila seseorang mujtahid berpegang dengan kalam Nabi, dia telah berpegang dengan pandangan Nabi dalam keadaan dia tahu dalil. Apa dalilnya? Kalam Nabi itu sendiri. Jadi ada sedikitlah perbahasan di kalangan para ulama. Cuma dalam matan asal waraqat tidak ada kalimah la yusamma. Takat saya rujuk beberapa nuskhah manuskrip bagi matan al-waraqat, saya belum menemui lagi nuskhah yang berbunyi la yusamma taqlida. Semuanya menyatakan yusamma taqlida. Maksudnya apabila Nabi SAW tidak menyatakan dalil baginda, apabila seorang mujtahid berpegang dengan kalam Nabi, dan kita memang wajib berpegang dengan kalam Nabi, maka ketika itu dari sudut definisi boleh untuk kita namakan seorang mujtahid tadi, dia ketika itu dinamakan muqallid kerana definisi taklid berlaku. Apa dia? Berpegang dengan ucapan seseorang tanpa hujah, tanpa dia mengetahui dalil si orang yang dipegangnya. Okey, seterusnya qala rahimahullah azza wa jalla wa minhum man qala at-taqlidu qabulu qawlil qa'il wa anta la tadri min aina qalahu. Ada juga para ulama sewaktu ditanya apakah definisi bagi taklid, mereka mengatakan at-taklid adalah berpegang ataupun menerima ucapan seseorang yang berbicara dalam keadaan kamu tidak mengetahui daripada mana dia telah berkata. Maknanya kamu tidak mengetahui adakah ucapannya itu hasil daripada dia mengikut dalil atau dia sebenarnya berijtihad. Maknanya itu yang dimaksudkan dengan wa anta la tadri min aina qalahu. Kita pegang ucapan seseorang tanpa kita tahu adakah orang yang kita pegang dia. Contoh macam saya berpegang dengan kalam Imam Syafi'i. Dan kadang saya tak tahu adakah Imam Syafi'i ketika itu ucapan beliau yang mengatakan hukum bagi satu perbuatan begini ini kerana ada dalil yang jelas atau tidak ada dalil yang jelas lalu beliau berijtihad. Kerana ada dalil yang jelas atau kerana beliau berijtihad setelah tak ada dalil yang jelas. Jadi apabila seseorang berpegang dengan kalam, okey, para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seseorang berpegang dengan kalam seseorang yang lain dalam keadaan dia tidak tahu orang yang dia pegang ucapannya itu berdasarkan dalil atau berdasarkan ijtihad, maka kalau dia tak tahu, dia dinamakan sebagai muqallid kerana dia berpegang dengan ucapan seseorang dalam keadaan dia tidak tahu daripada mana datangnya ucapan orang tersebut. Adakah ucapan itu datang daripada dalil yang jelas atau datang daripada ijtihad orang tersebut. Jadi ini definisi yang kedua bagi definisi taklid. Jadi berdasarkan definisi ini, kata Imam Al-Haramain, fa in qulna inna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu bil qiyas fayajuzu an yusamma qabulu qawlihi taqlida. Jadi sekiranya kita berkata, berdasarkan definisi yang kedua ni, yang mengatakan taklid adalah apabila kita berpegang dengan ucapan seseorang dan kadang-kadang kita tak tahu ucapan ini adakah berdasarkan dalil yang pasti, dalil yang kuat, dalil yang qat'i, dalil yang sangat jelas atau sebenarnya berdasarkan ijtihad secara qiyas ke. Jadi kalau kita tak tahu adakah ucapan ini berdasarkan ijtihad atau berdasarkan kerana mengikut dalil yang qat'i, maka ketika itu ini dinamakan berpegang dengan kalam orang tersebut dinamakan sebagai taklid. Maka berdasarkan definisi ini, kata Imam Al-Haramain, sekiranya kita mempunyai pandangan bahawa sesungguhnya Nabi SAW adalah baginda Nabi itu, baginda kadang-kadang berbicara berdasarkan qiyas. Kadang-kadang baginda menyatakan suatu hukum bukan kerana ada wahyu turun terus pada Nabi dalam isu tersebut. Sebenarnya Nabi menggunakan konsep qiyas. Nabi berijtihad bukan kerana ada dalil yang jelas menyatakan masalah yang ditanya,
Dan kalau ikut pendapat yang kuat pun memang Nabi berijtihad. Pendapat yang kuat mengatakan Nabi SAW bila ditanya tentang hukum, jawapan Nabi itu sama ada memang ada wahyu khusus yang Allah Ta'ala nyatakan jawapan kepada persoalan yang ditanya, atau wahyu tak turun tetapi Nabi menggunakan konsep qiyas, menggunakan konsep ijtihad. Pendapat yang kuat mengatakan Nabi berijtihad, dan ijtihad Nabi semuanya betul, tak ada ijtihad Nabi yang salah. Jadi kalau kita berpegang dengan pandangan yang kuat itu, jadi apabila seseorang itu berpegang dengan kalam Rasulullah SAW dalam keadaan dia tak tahu adakah ketika itu Nabi jawab satu soalan tentang hukum satu perbuatan itu berdasarkan ada dalil atau berdasarkan ijtihad Nabi, iaitu berdasarkan konsep qiyas contohnya. Maka kalau kita tak tahu, yang kita tahu Nabi sebut, okey, masalah ni hukum begini, cuma kita tak tahu sebab ada wahyu ke atau Nabi gunakan konsep qiyas, maka ketika itu seseorang mujtahid yang berpegang dengan kalam Nabi tersebut, orang itu boleh dianggap sebagai seorang muqallid, kerana dia tidak pasti adakah ucapan Nabi tadi berdasarkan dalil yang jelas atau berdasarkan ijtihad. Jadi kalau kita tengok definisi pertama dengan kedua ni, dia ada sedikit beza. Definisi yang pertama mesti tahu dalil tu terus. Apa dalilnya? Okey, dia tak boleh cukup. Kalau seorang kata saya ikut pendapat orang ni kerana orang tu bagi tahu dalilnya adalah secara qiyas. Disebut gitu secara umum. Itu belum lagi dianggap, itu masih tidak mengeluarkan seseorang daripada definisi mujtahid berdasarkan definisi yang pertama. Maksudnya kalau ikut definisi yang pertama, seseorang itu tidak akan dinamakan mujtahid kalau dia tahu dalil dengan jelas. Qiyas macam mana? Qiyaskan apa dengan apa? Mereka sudah ditahu sejelas itu, barulah dia tidak dinamakan sebagai muqallid berdasarkan definisi yang pertama. Tapi kalau ikut definisi yang kedua, kalau dia tak tahu secara terperinci sekalipun, tapi dia tahu, oh kawan ni mengeluarkan pendapat secara qiyas, dia tahu itu saja, maka itu sudah itu sudah menyebabkan orang itu tidak dinamakan sebagai muqallid. Ini definisi yang kedua. Dengan sebab definisi yang kedua ni lebih bersifat umum, asal dia tahu berdasarkan dalil nas atau berdasarkan secara ijtihad. Kalau dia tahu saja ini secara nas atau ini secara ijtihad, maka dia sudah tidak dinamakan sebagai muqallid. Tapi kalau ikut definisi yang pertama, mesti tahu, okey, kalau qiyas apa? Dengan apa? Jadi dia kena tahu lebih terperinci, barulah dia tidak dinamakan sebagai muqallid. Maka definisi yang kedua, bila dia kata kalau kita pegang satu ucapan, kita tak tahu dalil orang tu secara qiyas atau bukan secara qiyas, maka seseorang yang berpegang dengan kalam Nabi SAW dalam hukum, Nabi beritahu masalah ni hukumnya begini. Kita pun pegang tu kalam Nabi tadi, dalam keadaan kita tak pasti Nabi ni secara qiyas atau Nabi sebut secara ada dalil wahyu daripada Allah Ta'ala, maka ketika itu kalau kita berpegang Nabi kadang-kadang berijtihad, maka orang itu dinamakan muqallid, dinamakan sebagai muqallid. Tapi kalau kita berpegang Nabi tidak sama sekali berijtihad, semua yang Nabi sebut semuanya kerana Allah Ta'ala menurunkan wahyu pada Nabi, maknanya berdasarkan definisi yang kedua, apabila seseorang berpegang saja dengan kalam Nabi dalam keadaan dia pula berpendapat Nabi tidak pernah berijtihad sama sekali, semuanya wahyu dari Allah Ta'ala, dia tidak dinamakan sebagai muqallid, kerana semua yang Nabi sebut dia tahu adalah secara wahyu. Tapi kalaulah dia berpegang Nabi semuanya secara dalil, semuanya secara wahyu sekalipun, ikut definisi yang pertama, dia tidak lagi keluar daripada daerah taklid. Mereka setelah dia tahu apa dalil wahyu tersebut, surah apa, ayat apa, kalau dia sampai tahu tahap tu, barulah dia tidak dinamakan sebagai muqallid. Tapi kalau ikut definisi yang kedua, kalau orang itu berpegang Nabi tidak pernah berijtihad, semuanya wahyu dari Allah Ta'ala, walaupun dia tak tahu dalilnya surah apa, maka berdasarkan definisi kedua bagi at-taqlid, orang itu dinamakan sebagai bukan muqallid, kerana dia sudah mengetahui bahawa ucapan Nabi tadi sebenarnya bersumberkan daripada wahyu, walaupun dia tak tahu surah apa, ayat apa.
Okey. Alhamdulillah Jadi ini sekadar perbezaan definisi Cuma kalau balik kepada isu fiqhnya, seseorang itu hanya akan dianggap sebagai mujtahid apabila dia mempunyai kelayakan untuk meneliti dalil, maksudnya dia sudah sampai ke tahap ijtihad. Dalam masa yang sama, dia berpegang dengan ucapan dia mengetahui dalil, dia mengetahui dalil. Jadi kalau dia pegang ucapan, contohnya katakan Imam Syafi'i pegang kalam Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tak tahu apa dalil Imam Malik. Cuma orang tanya soalan, Imam Syafi'i kata hukumnya gini-gini. Kenapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, saya peribadi saya tak tahu dalilnya apa, tapi saya pegang kalam Imam Malik. Ketika itu berlakulah taklid, dan seseorang mujtahid tidak boleh bertaklid kerana dia sendiri mampu untuk berijtihad. Adapun kita yang tidak sampai ke tahap boleh meneliti dalil, kalaupun kita tahu dalil Imam Syafi'i, dalil Imam Abu Hanifah, dalil Imam Ahmad contoh, masalahnya kita tahu tapi bukan dengan pengetahuan yang hakiki, kita hanya sekadar tahu tapi kita tidak memahami secara teliti kerana kita bukan orang yang ada kelayakan untuk berijtihad. Jadi hakikatnya macam kita tak tahu juga. Walaupun contohlah, saya tak belajar ilmu pertukangan, tapi saya tahulah orang ni dalilnya gini. Adakah saya sudah jadi seorang yang pakar dalam bidang pertukangan kerana saya tahu dia buat rumah ni kerana macam bentuk macam ni sebab apa? Kerana semata-mata saya tahu dalil seorang tukang rumah, adakah saya sudah dianggap sebagai seorang yang boleh sampai ke tahap ijtihad? Tak. Kerana walaupun saya tahu sebab apa, tapi saya tahu tu secara sekadar tahu, tetapi bukan secara hakiki bagi pengetahuan tersebut. Kerana saya tidak pakar. Saya hanya mengetahui sebab orang bagi tahu. Bukan kerana saya sendiri yang meneliti perkara tersebut. Dalam keadaan saya pula seorang yang pakar dalam bidang pertukangan. Maka dengan sebab itulah, walaupun kalau ada orang kata, tengok Imam Abu Hanifah, Imam Al-Haramain dah sebut dah. Taklid ni qabulu qaulil qail bila hujjah. Bila saya pegang dan saya tahu dalil, saya bukan muqallid. Hakikatnya dia tetap muqallid kerana walaupun dia tahu dalil, dia tidak mengetahui secara hakiki kerana dia tidak seorang yang ahli dalam ijtihad. Dia tidak sampai tahap ijtihad, tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, tahu ke tak tahu ke macam tak tahu juga sebenarnya. Jadi walaupun dia tahu dalil Imam Syafi'i, tapi dia tidak sebenarnya memiliki kelayakan untuk meneliti dalil Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi selesailah kita bicara tentang taklid. Bila sebut taklid, dia akan kita pergi pula kepada satu perbahasan, iaitu sekitar hukum hakam bagi seorang mujtahid. Nampaknya tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini hari kita akan khatamkan kitab. Secara adatnya nampaknya hari ini kita akan khatamkan, kerana saya ingat kita mungkin ambil 2 masa, tapi rupa-rupanya alhamdulillah perbahasan kita lancar. Jadi kita akan terus membaca dan perbahasan yang berbaki sangat sedikit. Maknanya alhamdulillah pada hari ini kita akan mengkhatamkan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullahu azza wa jal. Qala rahimahullah, wa amma al-ijtihadu fa huwa bazlul wus'i fi bulughil gharad. Adapun al-ijtihad, apakah pula ijtihad? Sebab bila sebut taklid kita akan teringat satu lagi kalimah, iaitu ijtihad. Bahkan sewaktu kita bicara tentang syarat-syarat seorang faqih, kita pun diberitahu oleh para ulama, faqih ni maknanya mujtahid. Jadi apakah dia maksud ijtihad? Sebab hakikatnya faqih, al-faqih maknanya orang yang mufti, istilahnya mufti maknanya orang yang memberikan fatwa. Jadi definisi pemberian fatwa dengan definisi ijtihad sebenarnya berbeza. Tetapi kebetulannya orang yang dia boleh berfatwa secara automatik dia juga seorang mujtahid. Jadi hakikatnya definisi al-fatwa dan juga al-ijtihad berbeza. Tetapi orang yang berijtihad dan orang yang berfatwa adalah orang yang sama. Sekarang kita akan lihat pula definisi bagi ijtihad. Qala rahimahullahu azza wa jalla, wa amma al-ijtihadu fa huwa bazlul wus'i fi bulughil gharad. Adapun al-ijtihad, ijtihad ni apa dia?
Ijtihad adalah bazlul wus'i, perah kita mengeluarkan segala keupayaan untuk sampai kepada tujuan. Maknanya seseorang mujtahid itu dia hanya akan dianggap sebagai seorang mujtahid dalam satu masalah fiqh setelah dia menggunakan segala kemampuan ilmunya yang dia mampu untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan, iaitu mengetahui apakah hukum yang Allah inginkan daripada perbuatan bagian-bagian. Maksudnya sekadar jumpa satu dalil tak boleh berijtihad lagi. Itu belum ijtihad lagi, sebab sekadar jumpa satu dalil itu belum ijtihad lagi. Dia kena perah otak dia, dia kena tengok semua dalil sampai dia dah tak mampu dah. Maksudnya paling maksimum dia mampu untuk berusaha takat tu je. Kalau sudah sampai ke tahap itu, setelah dia meneliti dalil-dalil fiqh secara paling maksimum yang dia mampu, dan dia telah menggunakan segala kemampuan ilmu yang dia miliki, yang telah melayakkan dia untuk mencari gali hukum daripada dalil-dalil syarak, apabila sampai ke tahap itu, barulah ia dinamakan seorang mujtahid. Main sekadar tahu satu dalil, tu keluarkan pendapat, itu tidak lagi seorang mujtahid. Main kalau seorang mujtahid, dia menjumpa satu dalil keluarkan pendapat, salah. Walaupun dia layak berijtihad, tapi tindakannya salah. Sebab sepatutnya dia kena berhempas pulas, fahami dalil ni, tengok ada dalil lain tak. Kalau bercanggah nak buat macam mana? Kalau berlaku pertembungan, mana satu lebih kuat? Boleh tak cara nak gabung, jalinkan antara dua dalil yang saling bertembung? Habis fikir, kata orang Perak. Sudah habis dia fikir segala-galanya, dia dah gunakan segala kematangan ilmu yang dimiliki, sampai akhirnya dia tak mampu untuk dia berusaha lebih daripada itu. Itulah dinamakan ijtihad. Maknanya sebelum Imam Syafi'i nak sebut satu pendapat fiqh tu, beliau sudah berhempas pulas, menggunakan segala kepakaran yang beliau miliki dan telah meneliti segala dalil yang beliau jumpai sebelum beliau nak menyatakan suatu hukum. Maknanya setelah seorang yang telah berhempas pulas dan keadaan dia seorang yang pakar, lalu dia menyatakan hukum bagi satu masalah begini-begini, takkan saya yang dalil pun mungkin terjumpa, kebetulan yang orang sebut, oh ni dalilnya, tiba-tiba tu, kalau macam tu Imam Syafi'i ni tak betul ni. Sebab Nabi kata begini. Apa Imam Syafi'i kata sapu kepala 3 kali? Baru ni ikut program Ruak Jawi baca Sahih Bukhari, lalu Nabi sapu kepala sekali je. Hai, Imam Syafi'i kata sunat 3 kali. Rasulullah sapu kepala sekali saja dalam wuduk. Ini hadis Sahih Bukhari. Telah pun dibacakan dalam majlis yang kedua atau ketiga baru ni. Maknanya, maknanya kita kena ikut Rasulullah ni. Kita tak boleh ikut Imam Syafi'i sebab Imam Syafi'i dah silap. Betul tak cara faham gitu? Tak betul. Sebab kita baru jumpa satu dalil, Imam Syafi'i sudah berhempas pulas sampai tak mampu lagi nak melanjutkan kepakaran beliau. Maksudnya habis, itulah tahap maksimum keintelektualan beliau di dalam mencari gali hukum bagi satu masalah. Maksudnya dalil yang kita baru jumpa tu, Imam Syafi'i jumpa dah. Bahkan ada lagi dalil yang telah beliau jumpai. Lalu akhirnya beliau telah memikir dengan begitu susah payah, beliau pun menyatakan akhirnya natijah hasil kajian beliau. Jadi maknanya kalau kita jumpa hadis Rasulullah bercanggah dengan kalam Imam Syafi'i, kalau kita bermazhab Syafi'i, kita kena pegang kalam Imam Syafi'i, dan tak boleh kita berpegang hadis Nabi yang kita baru jumpa tadi. Sebab hadis Nabi tu Imam Syafi'i pun dah jumpa, dan Imam Syafi'i juga jumpa dalil-dalil yang lain, dan beliau sudah membuat kajian secara begitu teliti dan begitu maksimum terhadap dalil-dalil tersebut. Lalu akhirnya keputusan akhir beliau adalah bagian. Jadi berpegang dengan kalam mujtahid itu maksudnya kita telah berpegang dengan dalil syarak. Bukan hanya dengan satu dalil, tapi kita sudah meneliti semua dalil. Tapi bukan kita lah, melalui usaha seorang mujtahid. Jadi ijtihad adalah bazlul wus'i, mengerahkan segala kemampuan. Jadi siapa yang layak nak mengerahkan segala kemampuan ilmu ni dalam masalah fiqh ni? Mujtahid. Jadi maknanya kalam seorang mujtahid bagi saya adalah dalil. Dalil saya bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan qiyas. Dalil saya ucapan Imam Syafi'i. Ucapan Imam Syafi'i adalah dalil bagi saya selaku seorang muqallid. Adapun dalil Imam Syafi'i adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan dalil-dalil yang lain. Lalu kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini seterusnya, fal mujtahidu in kana kamilal alati.
seorang mujtahid sekiranya dia cukup alat. Cukup alat, dan kita telah bincangkan apa maksud cukup alat sebelum ni. Maksudnya dia dah kuasai ilmu usul fiqh, dia dah kuasai ilmu nahu, dia dah kuasai ilmu bahasa Arab, dia dah tahu mana satu dalil yang telah berlaku ijma', dia dah tahu mana satu dalil yang bertembung tapi ada lebih awal, ada lebih kemudian. Dia dah mengetahui status hadis. Dia dah tahu semua benda tu, lalu setelah dia meneliti semua dalil, lalu dia buat keputusan akhir. Hasil kefahaman dia, inilah kefahaman saya, wallahualam, bagi saya inilah yang Allah inginkan, inilah yang Nabi inginkan. Dalam keadaan dia sudah cukup alat, dia sudah cukup segala ilmu yang melayakkan dia untuk menjadi seorang mujtahid. Fa in ijtahada fil furu'i fa asaba falahu ajran. Kalau dia telah berijtihad dalam masalah furu', itu dalam masalah hukum hakam fiqh, lalu rupa-rupanya di akhirat nanti Allah Ta'ala bagi tahu kepada si mujtahid tadi, yang kamu sebut tu, itulah yang aku inginkan. Sebab dalam banyak-banyak hukum fiqh, bila ulama berbeza pendapat, yang benar satu saja sebenarnya. Yang lain semua salah. Tapi di dunia kita tak tahu. Bila kita akan tahu? Di akhirat kelak. Bak katanya Syekh Syed Shaltut, guru kami kepada kami. Di akhirat kelak, barulah kita akan tahu. Dalam contoh, dalam masalah sapu kepala. Imam Syafi'i kata sapu kepala sunat 3 kali. Mazhab lain kata tak, sunat sekali saja. Jadi ada dua pendapat. Mana satu yang akan betul? Wallahu alam. Adakah pendapat jumhur atau pendapat Imam Syafi'i? Bila kita akan tahu di akhirat kelak? Katakan di akhirat nanti kita tanya Allah Azza wa Jal dalam masalah sapu kepala, sunat 3 kali ke cukup sekali ya Allah? Katakan Allah Ta'ala sebut di akhirat kelak yang sunat sebenarnya 3 kali macam Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i sudah berhempas pulas memikirkan, mengkaji dalil, dan akhirnya beliau membuat keputusan berdasarkan ilmu beliau. Beliau mengatakan kena sapu kepala 3 kali baru dapat pahala lebih banyak. Walaupun sapu kepala sekali pun sah juga, tapi lebih banyak pahala kalau sapu 3 kali. Kalaulah beliau telah berijtihad, rupa-rupanya di akhirat betul pula ijtihad beliau dengan apa yang Allah inginkan, falahu ajran. Beliau akan dapat 2 sebab pahala. Pahala yang pertama disebabkan kerana beliau telah berhempas pulas. Beliau sudah layak dan mempunyai kemampuan, lalu beliau telah menunaikan tanggungjawab beliau, iaitu berijtihad. Jadi seorang mujtahid kewajipannya berijtihad. Seorang muqallid pula kewajipannya apa? Pegang kalau mujtahid, bukan berijtihad. Jadi kalau kita yang bukan sampai tahap ijtihad, kita pula berijtihad, berdosa. Sebab kita bukan pakar tapi mana-mana jadi pakar, berdosa. Kalau seorang mujtahid pula tidak mau berijtihad, dia berdosa. Kerana dia sudah pakar tapi tak nak menggunakan ilmu yang dia ada. Jadi seorang mujtahid, kalau dia berijtihad lalu betul, dia dapat 2 pahala. Maksudnya 2 sebab pahala. Sebab yang pertama kerana dia telah melakukan tanggungjawab yang Allah wajibkan ke atas dia, iaitu berijtihad. Dan yang kedua, Allah Ta'ala bagi pahala bonus kerana ijtihadnya kena dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Sekiranya seorang mujtahid tadi yang dah cukup alat, maksudnya dia dah sampai ke tahap mujtahid, tiba-tiba dia dah gunakan segala ilmu dia, dia dah keluarkan kenyataan dia, orang pun dah pegang pendapat dia, akhirat kelak rupanya salah. Contoh, macam dalam isu tadi, katakan yang betul dalam masalah sapu kepala ketika wuduk, sunat sebenarnya 3 kali. Katakanlah di akhirat kelak macam tu. Lalu Imam Abu Hanifah, Imam Malik sudah melakukan kesilapan. Adakah mereka akan berdosa? Tidak. Kerana mereka adalah orang yang layak dan telah melaksanakan tanggungjawab, cuma rupa-rupanya tak betul. Jadi mereka dah layak, dah dibenarkan untuk mengeluarkan pendapat dengan setelah meneliti dalil. Kalau salah sekalipun tidak berdosa dan mendapat 1 pahala. Kenapa dapat pahala? Kerana telah melaksanakan tanggungjawab, iaitu berijtihad. Okey, jadi siapa yang benar ijtihadnya dapat 2 sebab pahala. Sebab yang pertama kerana telah berijtihad, sebab yang kedua kerana kena pula dengan keinginan Allah. Tapi kalau dia berijtihad rupanya tersalah, dia tidak berdosa, tetapi dia walaupun dia tidak berdosa, dia tetap diberikan pahala kerana telah melakukan kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan ke atas mereka, iaitu berijtihad. Jadi mujtahid kalau salah pun dapat pahala. Kita yang tak sampai tak ijtihad, kalau pandai-pandai terus direct pada Al-Quran dan juga hadis, kalau betul pun berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab kamu tidak wajib, kamu diharamkan untuk pergi terus kepada Al-Quran dan juga hadis. Kenapa kamu pergi?
Bukankah kamu muqallid? Apa kewajipan muqallid? Berpegang dengan kalam mujtahid. Sebab dalil seorang muqallid kalamnya mujtahid. Tapi bila seorang muqallid dia nak bertugas macam seorang mujtahid, dia telah berdosa. Contoh macam saya. Saya bukan seorang doktor. Tiba-tiba dalam isu COVID saya kata saya buat announcement, alhamdulillah saya walaupun bukan seorang doktor, tapi alhamdulillah hasil kajian saya mendapati siapa yang kena COVID, ubat dia adalah gini-begini. Saya ada sediakan ubat apa semua. Siapa nak beli boleh jumpa saya. Kita dah letak kat Shopee contoh. Kalaulah ubat tu mujarab sekalipun, saya berdosa. Sebab kamu bukan doktor perubatan, yang kamu pandai buat apa? Rujuklah dengan doktor perubatan. Sebab setiap bidang ada mujtahidnya. Setiap bidang ada mujtahidnya. Ada pakarnya. Okey. Kemudian kata Imam Al-Haramain seterusnya, wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun. Ada juga pendapat kedua dalam masalah ijtihad ini. Bagi mereka semua para mujtahid, semuanya dianggap benar dalam ijtihadnya. Maksudnya bagi pendapat ini, mereka akan mengatakan semua para mujtahid dalam masalah fiqh, semuanya adalah benar. Tak ada istilah tersalah dalam ijtihad. Semuanya benar dalam ijtihad. Maksudnya di sisi pendapat kedua yang mengatakan semua mujtahid dalam masalah fiqh semuanya betul, bagi mereka, kalau ulama berbeza pendapat, katakan dalam isu sapu kepala tadi dalam mazhab Syafi'i kata sunat sapu kepala 3 kali. Jumhur para ulama mengatakan sunat sekali saja sapu. Maksudnya ketika itu, bagi mereka yang mengatakan semua mujtahid benar, maksudnya mereka akan kata Allah Ta'ala dalam isu sapu kepala, Allah Ta'ala menjadikan ada 2 pendapat yang benar. Pendapat benar yang pertama adalah sapu kepala 3 kali adalah benar. Pendapat benar yang kedua adalah menyapu kepala cukup sekali. Kalau pegang pendapat pertama pun benar, pegang pendapat kedua pun benar. Dan bila benar, dua-dua dapat pahala dan dua-dua tak ada istilahnya tersilap. Cuma pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat mengatakan bila para ulama mujtahid berbeza pendapat, yang benar hanya satu, yang lain adalah salah. Cuma walaupun salah tetap dapat pahala kerana dia telah berijtihad. Qala rahimahullah azza wa jalla, wala yajuzu an yuqala kullu mujtahidin fil usuli musibun lianna dhalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalati minan nasara wal majusi wal kuffari wal mulhidin. Tidak boleh untuk kita sebut kalau tadi masalah fiqh, sekarang boleh tak kita kata dalam masalah akidah pun sebenarnya siapa yang tersalah dapat pahala? Boleh tak kita khabar begitu? Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, tidak boleh untuk disebut setiap orang yang berijtihad dalam masalah usul. Usul di sini bukan maksud usul fiqh. Usul di sini maksud dia usuluddin. Maksud dia dalam masalah akidah. Tidak boleh. Tidak boleh untuk kita kata setiap yang telah berusaha keras, berijtihad dalam masalah akidah, semuanya benar. Tak boleh kita kata begitu. Melainkan kita kena kata satu sahaja yang benar. Yang lain semuanya salah. Tak boleh. Tak ada pun orang kata dalam masalah akidah pun siapa punya pendapat semuanya benar. Kalau orang kata semua agama benar, agama Islam pun betul, agama Kristian pun betul, Yahudi pun betul, sebab setiap orang dia fikir beza-beza. Orang ni faham Islam betul, orang ni faham Kristian betul. Kalau ada orang kata begitu, Imam Al-Haramain kata wala yajuzu an yuqal, tak boleh kita sebut begitu, kerana bila kita kata begitu, dia akan membawa satu natijah yang salah, iaitu kita akan membenarkan orang-orang yang dianggap salah, yang sudah dihukum sebagai murtad di sisi Allah Ta'ala ataupun kafir di sisi Allah Ta'ala. Kita tengok apa kenyataan Imam Al-Haramain. Lianna zalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalati minan nasara wal majusi wal kufar wal mulhidin. Wal kufari wal mulhidin. Sebab kalau kita kata semua para mujtahid, semua orang yang berijtihad dalam masalah akidah semuanya betul, ini akan membawa kepada membenarkan orang yang sesat. Orang yang sudah dianggap sesat oleh Allah Ta'ala. Contoh dia apa? Golongan Kristian, golongan Majusi, golongan kufar, golongan mulhidin, iaitu mereka yang tersasar daripada kebenaran. Sama ada yang tersasar daripada kebenaran itu adalah orang yang tidak beragama Islam, dia termasuk dalam kategori orang yang kafir, ataupun mulhidin ini dengan maksud yang lebih luas, iaitu siapa saja yang tersasar
daripada kebenaran, sama ada dia Muslim atau dia bukan Muslim. Contoh dalam akidah, dalam perbahasan akidah ada perbahasan-perbahasan yang dibincangkan yang mengatakan pun kata dia orang Islam, tapi dalam masa yang sama setelah diteliti pendapat mereka salah dari segi dalil. Maknanya pendapat yang betul adalah satu, yang lain adalah pendapat yang salah. Maksudnya dalam masalah akidah, siapa saja yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, dia bersama dengan kebenaran. Sesiapa yang tidak bersama dengan apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebab hari ini bila sebut Ahlus Sunnah, kadang orang kata Ahlus Sunnah ni iaitu mereka yang bukan bermazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah ni sesat. Ada orang salah faham gitu. Asy'ariyah adalah mereka yang berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari digelar sebagai sebagai pelopor kepada Ahlus Sunnah, kerana beliau bukan mencipta akidah, beliau telah mengembangkan, menjelaskan, merekodkan, membukukan, menulis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu akidah yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah, tidak salah kalau kita kata Rasulullah itu akidahnya akidah Asy'ari. Bunyi macam betul, betul. Sebab hakikat akidah Asy'ari adalah akidahnya Nabi alaihi wasallam. Jadi apabila akidah Ahlus Sunnah itu akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah sudah mengatakan kenyataan begini-begini, contoh Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah Ta'ala tidak beranggota badan, maknanya itu akidah Ahlus Sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan Allah Ta'ala bertempat, Allah Ta'ala beranggota badan, mereka walaupun mereka guna kemampuan akal mereka, mereka berijtihad sekalipun, mereka sudah salah. Tak boleh kita kata oh dalam isu ini sebenarnya dua-dua betul. Tak boleh, kerana itu adalah termasuk di dalam kita mengatakan dalam masalah akidah. Boleh pula kita mengatakan semua yang mengatakan dalam isu akidah adalah betul, kerana dia akan menyebabkan golongan yang sesat, kita akan kata dia tidak sesat. Jadi sebab tu dalam isu fiqh, bila ulama berbeza pendapat, semua mujtahid, ada yang kata semua mujtahid betul, ada yang kata tak, ada mujtahid yang betul, ada mujtahid yang tersilap. Tetapi dalam masalah akidah, semua yang tidak kena dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang salah. Sama ada terkeluar daripada agama Islam terus, contoh macam Kristian, Yahudi, Majusi, atau dia masih lagi tidak terkeluar dari agama Islam tetapi mereka sesat. Mereka tidak daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti golongan Syiah, seperti golongan Mu'tazilah, seperti golongan Al-Musyabbihah, mereka yang ucapan mereka seakan-akan menunjukkan Allah bertempat, Allah beranggota badan, Allah seperti makhluk. Wali'ayazubillahi min zalik. Tapi adakah mereka ini keluar dari agama Islam? Keluar atau tidak daripada agama Islam itu adalah perbahasan fiqh. Ulama akan kaji adakah kenyataan ini membawa kepada murtad atau tidak. Kadang-kadang ucapan ini tidak membawa kepada murtad walaupun salah. Contoh, mereka yang mengatakan Nabi SAW sebenarnya hanya dibawa oleh Allah Ta'ala daripada Makkah ke Baitul Maqdis dan peristiwa Isra'. Tetapi tidak pernah berlaku sama sekali daripada Baitul Maqdis naik sampai ke Sidratul Muntaha. Ini pandangan yang salah, bercanggah dengan akidah. Tetapi adakah orang ini terkeluar dari agama Islam? Tidak. Orang yang menolak adanya seksa kubur contoh, mereka ini tetap Muslim tetapi mereka sudah berpegang dengan pandangan yang sesat. Pun begitu, ada kesesatan yang membawa kepada terkeluar dari agama Islam, ada juga kesesatan yang tidak membawa kepada terkeluar dari agama Islam. Jadi apabila kita kata kamu bukan bermazhab dengan mazhab Asy'ari, kamu bukan bermazhab dengan mazhab Ahlus Sunnah, maka kamu sudah menjadi ahlul bid'ah. Kamu sudah termasuk dalam golongan bid'ah, golongan pelopor bid'ah. Mungkin ucapan itu boleh membawa kepada murtad, mungkin tidak sampai kepada tahap murtad. Jadi dari segi dia tidak berakidah dengan akidah Asy'ariyah, adakah dia murtad atau tidak, itu bukan bidang kita. Itu perlu dirujuk kepada golongan fuqaha. Mereka akan meneliti adakah ucapan ini membawa kepada kekufuran, membawa kepada kemurtadan ataupun tidak. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiba qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid.
dalil mereka yang mengatakan. Kalau tadi dalam masalah fiqh tadi kita dah jumpa dua pendapat. Ada pendapat mengatakan bila ulama beza pendapat, yang betul seorang saja sebenarnya. Hanya satu saja pandangan yang betul, yang lain semuanya salah. Ada pandangan kedua mengatakan bila mujtahid beza pendapat, sebenarnya kedua-dua betul. Berapa pendapat? Katakan dua-dua betul. Kalau ada 5 pendapat, 5 betul. Jadi sebenarnya pandangan yang kuat adalah pandangan yang mengatakan ada mujtahid yang benar, ada mujtahid yang tersalah dalam masalah fiqh. Apa dalilnya? Dalil mereka yang mengatakan bukan semua mujtahid dalam masalah fiqh semuanya betul. Apa dalilnya? Ini adalah berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtahada fa asaba falahu ajran." Barang siapa yang telah berijtihad. Siapa berijtihad ni? Golongan yang sampai ke tahap ijtihad, yang layak berijtihad macam Imam Syafi'i, bukan saya, bukan tuan-tuan. Siapa yang layak untuk berijtihad macam Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka yang sudah sampai ke tahap mufti. Mufti Malaysia hari ni, mufti Malaysia tak sampai tahap ijtihad. Walaupun kita namakan mufti, tapi mereka tetap bukan mujtahid. Maksudnya kalau ikut istilahnya, mereka bukan mufti. Tapi kita guna istilah mufti itu istilah kita. Tapi kalau dihukum dari segi ilmu usul fiqh, mufti di Malaysia tidak sampai ke tahap ijtihad. Jadi mereka adalah mustafti, bukannya mufti. Habis kena tukar ke jawatan? Tak perlu tukar. Tetap kekalkan. Cuma kita yang belajar, kita tahu. Oh, walaupun namanya mufti, tetapi si mufti tadi, dia tidak boleh terus kepada Al-Quran. Dia kena rujuk apa kalam Imam Syafi'i juga. Dia kena rujuk apa kalam Imam Abu Hanifah juga. Dia kena berpegang dengan dalilnya. Apa dalilnya? Dalil mufti-mufti Malaysia adalah kalam Imam Syafi'i, kalam Imam Abu Hanifah, kalam Imam Ahmad, kalam Imam Malik. Bukan dalil bagi para mufti di Malaysia ayat Al-Quran dan juga hadis. Maknanya, kita kena tahu di mana kedudukan kita. Adakah kita seorang mufti di sisi ilmu usul fiqh ataupun hanya seorang mustafti di sisi ilmu usul fiqh. Jadi apabila seseorang itu sudah sampai ke tahap seorang mufti di sisi ilmu usul fiqh, maksudnya dia sudah sampai ke darjat seorang mujtahid, maka dia telah berijtihad. Dia menunaikan tanggungjawab dia kepada Allah, iaitu dia telah meneliti terus ayat Quran hadis, tengok ijma', tengok qiyas. Akhirnya dia telah berhempas pulas menggunakan segala kepakaran dia, lalu dia pun menyatakan kepada orang ramai, perbuatan ini hukumnya gini. Lalu dia betul rupanya di sisi Allah Ta'ala. Di akhirat kelak Allah Ta'ala kata, bravo alaik ya mufti. Bravo alaik. Betul. Mabruk. Mubarak alaik. Limadha ya Rab? Lianna ra'yaka yuwafiqu ma aradtu. Contoh. Dia kata kerana Allah Ta'ala sebut di akhirat kelak, katalah contoh. Tahniah sebab pandanganmu kena dengan apa yang aku inginkan. Jadi ketika itu Nabi kata, falahu ajran. Mujtahid tadi dia dapat 2 pahala. Maksudnya 2 sebab pahala. Sebab yang pertama kerana dia sudah berhempas pulas melaksanakan tanggungjawab dia, iaitu berijtihad, mencari terus hukum daripada dalil. Yang kedua, dia dapat pahala kerana pendapatnya rupa-rupanya benar, dan itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi sebut, waman ijtahada fa akhta' falahu ajrun wahid. Kalau dia telah berijtihad, dia dah layak jadi mujtahid, lalu dia pun melaksanakan kefarduan yang diwajibkan oleh Allah ke atas diri dia, iaitu berijtihad. Tiba-tiba tersalah rupanya. Di akhirat Allah kata, anta mukhti ya abdi. Ijtahadta lakinna ijtihadaka lam yusib ma aradtu. Kamu telah berijtihad, tapi ijtihadmu tidak kena dengan keinginanku. Kamu sudah tersilap. Kata Nabi SAW, falahu ajrun wahidun. Si mujtahid yang tersilap tadi, di akhirat kelak Allah bagi tahu dia tersilap, dia mendapat 1 pahala. Iaitu dia mendapat pahala dari sudut kerana dia sudah berijtihad. Berapa banyak dia dapat pahala? Mungkin 1,000 ke 2,000 ke Allah Ta'ala lah. Pulanglah. Tapi yang dimaksudkan dia dapat 1 pahala, maksudnya dia dapat pahala dari 1 sudut. Dia mendapat hanya pahala dari sudut kerana dia berijtihad. Tapi kalau dia berijtihad dan dia betul, dia dapat pahala dari 2 sudut. Sudut yang pertama dia dapat pahala kerana dia benar. Pendapat yang sudut yang kedua dia berijtihad dan dia telah menunaikan tanggungjawab dia, iaitu berijtihad. Jadi kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa wajhud dalili anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatta al-mujtahida taratan wa sawwabahu ukhra. Jadi hadis Nabi tadi, bagaimana hadis ini boleh menjadi dalil, dia panggil wajhud dilalah.
apakah dia kefahaman yang menyebabkan kita kata hadis ini menunjukkan pandangan yang betul adalah pandangan yang mengatakan mujtahid kalau berbeza pendapat, pendapat yang betul hanya satu, pendapat selain daripada yang satu tu semuanya salah. Kenapa? Berdasarkan dalil tadi, macam mana kamu boleh ambil kenyataan itu daripada hadis tadi? Kata Imam Al-Haramain, kerana Nabi SAW telah menyalahkan mujtahid kadang-kadang dan telah membenarkan mujtahid pada kadang-kadang yang lain. Maksudnya sekali Nabi kata ada mujtahid yang telah betul, sekali Nabi kata ada mujtahid yang telah salah. Bila Nabi sendiri yang telah menyatakan mujtahid ni betul, mujtahid ni salah, sebab Nabi kata siapa yang berijtihad lalu dia salah, ada mujtahid yang salah. Nabi kata siapa yang berijtihad lalu dia betul, ada mujtahid yang betul. Jadi di sini menunjukkan ada mujtahid yang betul, ada mujtahid yang tersalah di dalam ijtihad. Lalu ini menunjukkan pandangan yang betul adalah satu, selain daripada satu yang betul tu semua ijtihad yang lain adalah salah. Lalu salahlah bagi para ulama yang berpendapat semua mujtahid adalah betul. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pembacaan tadi, maka khatamlah kita alhamdulillah dalam sekitar berapa puluh majlis, sekitar 40 majlis ke 41 majlis, saya pun dah terlupa tadi Alhamdulillah, selesailah kita membaca kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini, dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas majlis yang barakah ini, daripada satu majlis ke satu majlis daripada majlis yang pada asalnya berada di Mesir, kemudian akhirnya bila berlaku isu Covid saya pulang ke Malaysia, sambung pula kelas secara live. Kalau sebelum ni kelas semuanya secara fizikal, tapi kali ini bertukar secara live. Alhamdulillah kita teruskan, maka dengan izin Allah pada hari ini khatamlah kita kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Semoga semua yang telah bersama dalam majlis ini mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebaikan di atas majlis pembacaan matan ini biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan atas dasar itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebabkan mungkin dalam majlis-majlis yang sebelum ni ada tuan-tuan pernah hadir, ada tuan-tuan tak pernah hadir, maka di majlis ini saya nak bacakan seluruh matan waraqat daripada awal sampai ke akhir tanpa syarah, supaya tuan-tuan dapat meriwayatkan matan al-waraqat secara sama', secara mendengar daripada saya, dan saya telah mendengar seluruhnya daripada guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut dengan sanad beliau sampai kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi kita ambil masa sikit bagi siapa yang berkelapangan. Saya akan membacakan sekarang seluruh matan waraqat daripada awal sampai ke akhir tanpa saya menghuraikannya, dengan harapan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita persambungan sanad dengan para ulama, lalu moga-moga ia menjadi sebab untuk kita berpaut dengan para ulama tersebut di akhirat kelak. Allahumma amin. Dan kita pun gembira kerana kita bersambung nasab dengan setiap para ulama yang kita menuntut ilmu menerusi kitab-kitab mereka insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan bacakan matan waraqat berdasarkan tahqiq saya ini, kerana kadang-kadang sebahagian kitab matan waraqat berbeza sedikit dari segi lafaznya. Jadi saya ambil berdasarkan hasil tahqiq saya matan waraqat setelah saya membuat perbandingan beberapa manuskrip, dan alhamdulillah saya selesai menyalin kitab ini pada manuskrip dengan dibuat perbandingan selesai pada hari Sabtu 29 Ramadan tahun 1438 Hijriah. 29 Ramadan tahun 1438 Hijriah 1438 Hijriah. Ketika itu saya berada di bersebelahan dengan maqam Sayyidina Al-Husain, dalam kawasan maqam Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhu, cucu baginda Nabi alaihi salatu wassalam, iaitu yang terletak di kota Kahirah. Maka moga-moga berkat majlis ini, berkat kita membaca kitab ini, semakin kuat semangat kita untuk meneliti ilmu usul fiqh. Walaupun kitab ini berakam, alhamdulillah tuan-tuan boleh dengar rakamannya, dan atas dasar barakah kita meriwayatkan kitab ini secara bersanad. Saya akan bacakan sekarang, mungkin mengambil masa sekitar dalam 15 minit mungkin. Saya akan bacakan matannya semata-mata. Moga-moga tuan-tuan dapat mendengar dia bermula sampai habis, lalu bersambung sanadnya, bukan lagi secara ijazah tetapi secara sama'. Cuma sama' ala tariqah al-mubashir, ala tariqah live, walaupun tidak secara
secara fizikal, tapi tuan-tuan kena sebutlah, saya telah mendengar kitab ni daripada mula sampai habis secara live. Tu kena sebut tu. Kerana tuan-tuan dapat bukan secara fizikal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan sanadnya terlebih dahulu. Terus habis sanad kita akan terus pergi kepada ucapan Imam Al-Haramain. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Syekhuna Al-Usuli Al-Faqih Al-Allamah Sayyidi wa Maulai Sayyid Ibnu Jamal Ibni Taufiq Ibni Abdul Halim Ibni Muhammad Shaltut Asy-Syafi'i mazhaban Al-Asy'ariyu aqidatan Asy-Syadziliyu tariqatan Al-Hasaniyu nasaban Al-ma'rufu lada tullabil ilmi bi-Syaikh Sayyid Shaltut wa huwa min kibari umana'il fatwa bidaril ifta'il misriyah hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu ijazatan an syaikhina wa syaikhi syuyukhina al-allamah al-usuli al-faqih mufti diyar al-misriyah Nuruddin Ali ibn Jum'ah ibn Muhammad Asy-Syafi'i mazhaba al-Asy'ari aqidatan Asy-Syadzili tariqatan anil allama al-muhaddis as-sufi al-faqih Asy-Syaikh Muhammadin Zakiyuddin ibn Ibrahim Asy-Syadzili tariqatan al-Husaini nasaban wa akhbarana Syekhuna Sayyid Shaltut anna Asy-Syaikh Muhammadan Zakiyuddin qamat bihi adawatul ifta' an mufti diyar al-misriyah Asy-Syaikh Hasanain ibn Makhluf al-Adawi an mufti diyar al-misriyah Asy-Syaikh Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Ahmad al-Asyuti anil allama al-muhaqqiq al-usuli al-faqih Asy-Syaikh Ali ibn Abdul Haq al-Qusi an Asy-Syaikh Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Qadir as-Simbawi al-Maliki al-ma'rufi بالأمير الكبير عن شيخه العلامة نور الدين علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي وقد لازمه الأمير الكبير ما يفوق 20 سنة عن الشمس محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي المعروف كوالده بعقيلة عن الفقيه المفتي شهاب الدين أحمد بن محمد البنا الدمياطي عن الفقيه أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبرملسي عن الفقيه الشافعي نور الدين علي بن يحيى الزيادي عن شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرني بها حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني والشيخ المسند محمد بن عبد الله الرشيدي قال أخبرنا بها الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد الغزي قال أخبرنا بها الشيخ صدر الدين الأنصاري السكري قال أخبرنا بها جدي فخر الدين عبد الله ابن عبد الرحمن السكري عن أبي القاسم عرب شاه الحاكم بنهاوند قال أخبرنا بها جمال الإسلام أبو محمد عبد الجبار ابن محمد البيهقي إذن عن الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين قال رحمه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر
والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر الذي يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار قالوا لم نك من المصلين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف بالألف واللام والجمع المعرف بالألف واللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات كقوله لا بل كقولك لا رجل في الدار. Saya tersilap sikit tadi wala fi nakirati ka qaulika la rajula fid dar. Walaupun sebahagian nuskhah memang disebut ka qaulihi badal kepada ka qaulika. Wal umumu min sifatin nutqi wa la yajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al fi'li wa ma yajri majrahu wal khassu yuqabilul 'am
والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل والعموم قد تقدم شرحه الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لم يختص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه وأما النسخ فمعناه الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب أي نقلته وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ونسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد لأن الشيء إنما ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك إن كانا خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء
ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القديم حجة. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. وأخبار الآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى قسمين: مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل على الإسناد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، فإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني وأخبرني إجازة. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لا لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة،
fa'ala hadha qabulu qawlin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusamma taqlida. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى هذا والحمد لله رب العالمين. Maka selesailah majlis pembacaan matan warakat yang telah kita adakan saban minggu, hampir sekitar dalam 40 majlis, dan pada hari ini alhamdulillah kita telah bacakan matan sahaja, walaupun sebelumnya kita telah menghuraikannya. Kita bacakan matan secara lalu begitu dengan sanad yang bersambung sampai kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Moga-moga Allah azza wa jalla memberkati majlis ini dan menjadikan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang diberikan kefahaman ilmu, diberikan kefahaman amal, dan dijadikan orang yang sentiasa berada pada landasan yang benar. Moga-moga dengan majlis pembacaan ini menguatkan lagi semangat kita untuk terus mendalami kitabullah, mendalami sunnah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dan mendalami kitab-kitab karangan para ulama silam yang begitu berkat, yang telah mendidik generasi terdahulu menjadi generasi yang berprinsip dan memiliki keilmuan yang sejati. Moga-moga Allah memberkati kita, memberkati keluarga kita, dan menjadikan kita di kalangan mereka yang memahami agama dengan baik. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, walaupun kita sudah mengkhatamkan kitab, ini tidak bermaksud kita akan memberhentikan pembacaan kitab. Alhamdulillah kita telah berkhatam pembacaan kitab warakat. Jadi insyaAllah pada hari Khamis depan kita akan memulakan pembacaan kitab Syarhul Jalalil Mahalli ala Waraqati Imamil Haramain Al-Juwaini, dan kitab ini tuan-tuan boleh dapatkan di pasaran. Kalau nak download di internet pun ada, kita Arab ada yang yang boleh di-downloadkan, bolehlah cari. Tapi kalau tuan-tuan ingin mendapatkan kitab terbaru keluaran Pusat Pengajian Ruwaq Jawi, yang ini adalah merupakan kitab saya sendiri bersama dengan bira saya Ustaz Luqman bin Yaakob, hampir sekitar 2 tahun kami mengkaji kitab ini, meneliti satu persatu berdasarkan 7 manuskrip 7 manuskrip tulisan tangan. Kami menelitinya dengan baik, yang mana kitab ini adalah merupakan hasil karangan Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Imam Mahalli sekenallah dalam mazhab Imam Syafi'i, sangat terkenal di kalangan ulama-ulama tafsir, juga terkenal kerana beliaulah antara penulis kitab tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain itu karangan Imam Al-Mahalli, juga karangan murid beliau iaitu Al-Imam As-Suyuti. Jadi kitab ini alhamdulillah sudah diterbitkan oleh Ruwaq Jawi dan boleh didapatkan secara online, boleh dibeli secara online. Kalau tuan-tuan tak nak dapatkan tapi ingin berada dalam majlis, tuan boleh dapatkanlah apa saja nuskah pun alhamdulillah. Tapi kalau nak dapatkan nuskah yang saya sendiri telah tahqiqnya dengan baik, insya-Allah berdasarkan 7 manuskrip, tuan-tuan bolehlah dapat dengan harga yang berpatutan, dengan harga RM30. Buku ni harganya RM30. RM30 tidak termasuk harga pos. Harga pos lebih kurang dalam RM6 atau RM7 atau RM8 tu. Secara mudahnya dekat-dekat RM38 lah sekali dengan harga pos. InsyaAllah minggu depan kita akan memulakan pembacaan kitab ini. Kitab ini kita akan meneliti huraian Imam Al-Mahalli terhadap matan waraqat yang telah kita pelajari sebelum ini. Maka moga-moga dengan semakin kita meluaskan
pembacaan kita menerusi kitab ini, semakin faham kita matan warakat dan semakin berkembang pengetahuan kita terhadap ilmu usul fiqh yang baru-baru ini menjadi isu. Ilmu usul fiqh ilmu yang sangat penting. Dengan ilmu usul fiqh lah kita akan menghormati para ulama silam, menghormati para ulama fiqh yang telah berhempas pulas menggali hukum daripada dalil-dalil syarak. Tapi kalau orang tu dia tidak mendalami usul fiqh, dia akan rasa sebenarnya para ulama ni memandai-mandai. Sebaliknya kita yang telah mendalami ilmu usul fiqh, kita akan tahu ilmu usul fiqh memberitahu kepada kita para ulama kita tidak memandai-mandai. Sebaliknya mereka mencari hukum daripada dalil secara mengikut disiplin yang sebenar. Disiplin itulah yang dinamakan dengan nama ilmu usulul fiqhi. InsyaAllah minggu depan pada pukul 3 petang sebagaimana biasa kita akan memulakan pembacaan kitab Al-Jalal Al-Mahalli, mungkin selama mungkin sekitar 80 majlis. Mungkin dalam 80 majlis kita akan khatamkan kitab ini. Mata warakat sekitar 40 majlis. Kitab ini insya-Allah mungkin sekitar 80 majlis ke 90 majlis, mungkin 100 majlis. Perlukan sedikit kesabaranlah, kita akan baca sikit-sikit tetapi tanpa dedasakan, tanpa tekanan sebab kita belajar seminggu sekali. Jadi setiap minggu kita akan baca sikit-sikit tanpa terkejar dengan waktu, insya-Allah. Moga-moga sampai satu waktu nanti mungkin sekitar setahun lebih, setiap minggu kita mempelajarinya secara disiplin. Moga-moga keilmuan kita dalam bidang usul fiqh semakin meningkat, dan kalau ada rezeki kita akan baca selepas kitab ni kitab yang lebih tinggi lagi. Kalau ikut guru saya, beliau cadangkan peringkat awal baca kitab Syarhul Hattab Al-Maliki, Qurratul Ain. Tapi setelah saya cuba bersama dengan teman-teman, saya mendapati mungkin peringkat masyarakat awam dia tidak boleh lompat terus daripada mata warakat terus kepada kitab Al-Hattab. Tapi kena lalu kitab ni dulu. Baru selepas kitab ni kalau kita nak naik lagi sikit, kita boleh naik kepada kitab sama ada Syarah Al-Imam Al-Hattab atau kita boleh naik terus kepada kitab Ghayatul Ma'mul, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada rezeki kita akan naik lagi sampai kepada kitab yang lebih tinggi, Jamul Jawami' dan sebagainya, insya-Allah. Doakan saya tuan-tuan, moga-moga diberikan usia yang berkat, masa yang berkat, dan diberikan kerajinan untuk terus dapat berkhidmat kepada ummah, kepada kitab-kitab silam. Semoga diberkati Allah seluruhnya. Doakan saya, dan kita doakan setiap daripada kita insya-Allah diberikan kekuatan untuk terus dapat menuntut ilmu. Alhamdulillah, syukur pada Allah di atas majlis yang sangat menggembirakan ini, dapat kita khatam kitab kita pada bulan yang begitu mulia, bulan Rajab, bulan yang termasuk di antara bulan-bulan haram. Moga-moga diberkati Allah. Marilah kita menangguhkan majlis kita pada hari ini dengan kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.